Penerangan tentang wuduk, iaitu dibahagikan kepada 3. Yang pertama, rukun wuduk. Yang kedua, sunat wuduk. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk. Rukun wuduk mempunyai 5. Yang pertama ialah niat sewaktu membasuh muka. Yang kedua ialah membasuh muka mulai dari tubuhnya rambut, kepala sampai di bawah dagu. Yang ketiga, menyapu kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu air kepada sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Yang seterusnya ialah sunat wuduk. Yang pertama ialah membaca bismillah. Yang kedua, membasuh tangan ke penggalangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat ialah memasuk air ke dalam hidung. Dan yang kelima, menyapu air ke seluruh kepala. Dan yang keenam, membasuh kedua-dua belah telinga. Dan yang ketujuh, menggosok celah-celah jari kaki misai dan juga janggut. Dan yang ke-8, mendahulukan membasuh anggota yang kanan daripada anggota kiri. Dan yang ke-9, membasuh atau menyapu setiap anggota sebanyak 3 kali. Yang ke-10, berdoa selepas wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit antara lelaki dan yang perempuan yang bukan mahram, hilang akal kerana gila, sakit dan juga pengsan. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Yang kelima, tidur yang tidak tetap punggungnya. Ini adalah cara-cara mengambil air wuduk. Tayamum. Pengertiannya adalah menyampaikan tanah ke muka dan tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib dengan syarat yang khusus. Seterusnya adalah syarat sah tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu solat. Yang kedua, tidak ada air selepas berusaha mencari. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Yang keempat, tidak mampu menggunakan air disebabkan sakit. Dan yang terakhir adalah suci daripada najis. Mari kita lihat apa itu rukun tayamum dan sunat tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menyapu muka dengan debu yang suci. Yang ketiga, menyapu kedua-dua tangan dari tapak tangan hingga ke siku menggunakan debu tanah yang suci. Sunat tayamum pula, sunat membaca basmalah, sunat menghadap kiblat, sunat menipiskan debu tanah dan mendahulukan kanan daripada bahagian belah kiri. Apakah perkara yang membatalkan tayamum? Yang pertama, berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, terdapatnya air. Dan akhir sekali, murtad.
solat yang dilakukan oleh orang hidup ke atas orang yang telah meninggal dunia. Hukum melakukan solat jenazah adalah fardu kifayah. Berikut merupakan rukun solat jenazah. Yang pertama, berdiri betul. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca salawat. Yang keenam, membaca doa. Dan akhir sekali, memberi salam. Bagi syarat sah solat jenazah pula, mestilah menutup aurat, suci daripada hadas dan najis, dan menghadap kiblat. Marilah sama-sama kita menyaksikan contoh solat jenazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i was-salji wal barad wa nakkiha min al-khataaya kama yunqqa as-sawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilha jaran khayran min dariha wa ahlan min ahliha wa zawjan khayran min zawjiha wa adkhilha jannata wa nisha min azabiha wa kisatihi wa min azabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi tazkirah pendek yang berkaitan dengan apakah persediaan kita sebagai seorang Muslim menjelang bulan Ramadan dan apa yang kita perlu lakukan untuk tidak tergolong daripada golongan-golongan yang rugi semasa di dalam bulan Ramadan. Jadi, antara golongannya adalah orang yang Allah kurniakan umur yang panjang hingga ke akhir Ramadan tetapi tidak menggunakan pada setiap hari di bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadat, kerana apabila kita melakukan ibadat, Allah akan melipat kali gandakan ganjaran. Dan yang kedua adalah apabila mereka menunggu masa untuk berbuka puasa tetapi tidak menggunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa, kerana waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah mereka yang bangun sahur tetapi hanya untuk makan saja dan tidak melakukan solat-solat sunat. Sekurang-kurangnya adalah solat tahajud 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah mereka yang panjang umurnya sampai ke akhir Ramadan tetapi tidak mengejar malam Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah, berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapat ganjaran daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang solat malam tetapi tidak dapat apa-apa daripada solat malamnya kecuali hanya terbatas terjaga malam. Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi, marilah kita melakukan amal-amal ibadat semasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas untuk merebut ganjaran tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Intan Asha. Di sini saya akan memberikan sedikit tasbirah kepada anda semua tentang persediaan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Persiapan ini kita haruslah percaya bahawa ada hikmah di sebaliknya. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berlaku, dan segala yang berlaku itu ada kelebihan dan kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya ialah mihnah ini bertukar menjadi minta, iaitu ujian ini bertukar menjadi satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan merupakan tetamu bagi kita semua sebagaimana kita menyambut tetamu berdasarkan kepada kemuliaan. Lagi tinggi kemuliaan seseorang itu
lagi banyak presiden kita untuk kita lengkapkan rumah kita dan sebagainya. Begitulah kedudukan Ramadan ini merupakan tetamu yang istimewa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Sekian daripada saya.